sedih kan? Memang Ustaz, kami ni penat sangat Ustaz. Bayang. Dan ada sahabat saya, Masya Allah, mungkin belum balik rumah lagi pakai baju kerja. Mungkin ada yang balik rumah mandi-mandi terus datang untuk mengimarahkan masjid. Jangan pernah rasa kesal, bahkan rasa syukur pada Allah. Dalam hadis yang sampai kepada kita dalam Al-Harith ibn Abi Usamah dalam musnad dia menyatakan satu hadis Nabi menyebut, yaqulullahu ta'ala yawmal qiyamati li malaikatih, yaqulullahu ta'ala li malaikatih, ya malaikah aina jirani, aina jirani, taqulul malaikatu man dhalladhi yanbaghi an yujawiraka ya rabbal izzah. فقال الله تعالى أين أمار المساجد. Allah di hari akhirat nanti menyebut kepada malaikat, Allah Maha Tahu. Kata Allah, di manakah jiran aku? Kata Allah. Tuan-tuan, hari Allah tanya soalan, saya dan tuan-tuan berada di padang mahsyar. Yauman abusan qamtarira, hari yang kalau tuan-tuan pernah tengok muka orang masam, hari itu semuanya masam mencuka wajah manusia. Cuba bayang tuan-tuan, hari ini kan tuan-tuan, kalau tengah bawa kereta tiba-tiba roadblock, apa yang tiba-tiba datang dengan segera bila roadblock tuan-tuan? Teringat tak makan lagi ke? Apa yang spontaneous datang dalam fikiran? Alamak, Roptek hidup ke tak? Lesen mati ke tak? Kan? Tadi call tadi pakai pegang handfree ke? Pegang. Nampak tak tuan-tuan? Baru roadblock daripada manusia, bukan malaikat. Kita dah mula teringat salah apa. Cuba bayang kita duduk di padang mahsyar, manusia dalam kepalanya tengok salah apa yang aku dah buat. Kebetulan ketika Allah panggil seorang demi seorang bersimpuh depan Allah dan Allah bentang seluruh salah, ada manusia yang kerana terlampau malu pada Allah gugur kulit mukanya. Dan kemudian cuba bayang ahli neraka ni, bila sebut saja dia jadi ahli neraka, pertama bakal terdengar adalah gemercing rantai neraka dikeluarkan oleh malaikat Zabaniyah, salasilah wa aghlalan wa sa'ira. Dan ketika dipasung untuk dihuman dalam neraka, dan kita tengok satu demi satu, tunggu turn kita. Cuba bayang, nak rehat-rehat, nak santai, terbayang, ya Allah, dulu ada dosa dengan mak, ya Allah, tak pernah minta maaf pun rupanya, dengan selamba je. Ada dosa dengan ayah, ada dosa dengan anak, pengabaian kita hantar dia kenal dunia tapi tak hantar kenal Allah. Datang tuan-tuan, datang pada ketika itu. Sebab hari akhirat namanya juga hari dakwa mendakwa. Tetapi tuan-tuan, dalam kalut sebegitu Allah menyebut kepada malaikat terlebih dahulu, aina jirani, di manakah jiranku? Kata Allah. Di manakah jiranku? Kata Allah. Tuan-tuan, saya nak pengukuhan, takut bahasa kita tak sama sebab saya orang Jerantut. Orang Bandar kot lain, dia perlu translation, subtitle. Jiran ni ialah orang yang duduk jauh daripada kita kan, itu nama jirannya. Jiran ialah orang yang kat Seremban tu jiran kita kan. Alhamdulillah, nampak sama. Perasan tak tuan-tuan, kalau kita duduk di rumah teres, jiran kita tidur sebelah kita, jaraknya 3 inci je. Nasib baik ada dinding. Kalau angkat dinding, tuan-tuan tengok sebelah, dia tidur sebelah kita tuan-tuan. Nak cerita jiran terlampau rapat. Sekarang Allah sebut di hari akhirat, aina jirani, di manakah jiranku? Kata Allah, ya, majazi. Maka malaikat berkata, man alladhi yanbaghi an yujawiraka ya rabbal izzah. Bagaimana mungkin ada seseorang makhluk yang boleh menjadi jiran kepada engkau ya Allah? Mustahil. Tapi Allah nak bagi tahu tuan-tuan, dan tuan-tuan tolong dengar, bukan dengan gegendang telinga, tetapi dengan hati yang lembut dan lunak.
Allah menyebut, di manakah orang yang dulu di dunia selalu mengimarahkan masjid. Aina ummarul masajid. Kita pergi pejabat, kita pergi pasar, kita pergi taman, kita pergi masjid, kita rasa macam sama aja perjalanan sebab minyak bayar sama, kalau tol bayar sama. Tetapi kita datang ke rumah Allah, Allah mengangkat orang itu ummar, para pengimarah masjid. Allahu Akbar, semua yang dikasih sekalian. Sebab itulah kalaulah Sayyidina Umar Ibn Khattab Ibn Naufal Ibn Abdul Uzza Ibn Riyah Ibn Abdullah Ibn Qurtib Ibn Razzah Ibn Adi Ibn Ka'ab Ibn Lu'ay Ibn Ghalib Ibn Fihr Al-Quraishi Al-Adawi. Nama Sayyidina Umar dalam surat beranak dia, tuan-tuan. Nama saya tak berapa ingat, nanti saya cek balik di Jabatan Pendaftaran Negara Kota Madinah. Andai Sayyidina Umar duduk dan bersama dengan kita pada malam ni, tuan-tuan akan dengar ketika sunyi bunyi seorang yang sedang tunduk menangis teresak-esak sehingga bergoncang bahunya dan basah dada dengan air mata yang lencun keluar, dan orang tanya, ma yubkika ya Amirul Mukminin, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Sebab Sayyidina Umar sentiasa menangis. Allah sebut dalam Quran kan, falyabku kathir, banyaklah menangis dan ketawa sedikit. Kita terbalik. Ditanya Sayyidina, kenapa mayubki? Apakah yang menyebabkan engkau menangis? Apa jawapan Sayyidina Umar, tuan-tuan? Kata Sayyidina Umar, aku malu pada Allah. Aku diberi nikmat, hidayah, inayah dan taufik. Sebab aku tak boleh nak angkat takbir Allahu Akbar, melainkan aku diberi pertolongan oleh Allah. Aku mendapat kurnia dari Allah. Rupanya orang baik bila buat baik, dia tak nampak baik dia buat, sebab dia nampak yang menjadikan dia boleh buat baik itu adalah Allah. Dan saat Allah bagi, dia tahu bahawa dia kena pulang balik pada Allah dengan bersyukur, dan mereka bersyukur sambil menangis. Tapi kita kan biasa je, dapat nikmat ni, dapat nikmat ni, dapat jadi umarul masajid, biasa je, free kan, tak nak buat apa pun, bukan ada apa. Ya, duduk sorang-sorang kat rumah pun boring juga. Tengok muka rumah kita pun dah 50 tahun ya. Pada tengok baik, tengok masjid. Tak, tuan-tuan, bukan sebab kita, tetapi sebab Allah kata orang salih, maka kehendak kita diperkenankan oleh Allah. Baik, semua yang saya kasih sekalian, macam mana kita nak tahu masuk waktu? Macam mana kita nak tahu? Oh, dia ada signal di situ. Maaf saya tuan-tuan, sebab kampung kami tak ada semua ni, tuan-tuan ya. Kami memang tengok matahari, tak ada matahari, tuan-tuan, pengembang, tengok cahaya malam. Jadi kalaulah saya macam tanya tuan-tuan, janganlah nampak teruk sangat tu kan. Sabar tuan-tuan. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, saya harap memang merisaukan saya, tuan-tuan. Sebab macam tadilah kata ya. Baik, bila kita cerita tentang Isra Mi'raj, saya rasa saya nak, okey, sekarang kita nak nampak pertama sekali, okey, benda paling pertama dan utama dalam hidup adalah, baik, terima kasih. Apabila Allah nak cerita tentang Isra Mi'raj, maka ada benda pertama dulu yang kita kena semat dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan penceritaan tentang Nabi, tentang Isra Mi'raj. Allah mulakan dengan apa? Tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tuan-tuan, boleh tak sekejap tuan-tuan, sebab kita sedang mencari benda yang utama, benda yang utama. Maka ulama berkata, kenapa tak dimulakan dengan alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal. Kenapa tak dimulakan dengan
Tabarakalladzi asra bi'abdihi laylan ila akhir ayat. Tetapi dimulakan dengan apa tuan-tuan? Tasbih. Dengan tasbih, tuan-tuan. Sebab ini adalah benda utama sebelum Allah nak cerita Isra Mi'raj. Maka Allah minta kita bertasbih. Boleh tak sedikit tuan-tuan, apa makna tasbih? Apa makna tasbih? Tuan-tuan marah kan? Namunlah nak test kami sekadar tasbih itu ditanya-tanya. Dan tuan-tuan ingat, tanya bukan kerana nak test, tapi nak supaya kita dapat sama-sama berbincang kepada hala tuju kita. Apa makna tasbih? Kita menyebut Maha Suci. Baik, sebelum azan dilakukan, ingat benda terpenting dalam perjalanan. Sebab Isra Mi'raj adalah perjalanan. Saya dan tuan-tuan sedang melakukan perjalanan. Dan dalam perjalanan, benda paling utama adalah suci. Dan yang pertama kita utamakan adalah menyucikan Allah. Mungkin nanti saya akan lepas azan, saya akan nak minta pendapat daripada tuan-tuan, apakah adik-beradik pada tasbih. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas azan, insya-Allah. Ya.
Sidang jamaah yang saya muliakan, sebenarnya nama kuliah kita ni kuliah maghrib. Jadi bila masuk waktu isyak, maka habislah kuliah ni. Jadi sebab itu saya kena minta izin kepada tuan-tuan. Kalau ada seorang pun kata tak apa Ustaz, kita stop je lah. Maka boleh kan? Boleh sikit lagi. Boleh insyaAllah. Oh, tak ada kuliah masuk. Baik, Masya Allah. Baik, kita sambung perbincangannya. Tadi saya nak mengajak kita berbincang ya, untuk kita benar mendalamkan rasa saat kita bertasbih. Sebab lepas solat nanti kita akan subhanallah, 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 subhanallah. Dan kita tak nak hanya sebutan yang hanya bergetar pada lidah, tetapi kita nak satu getaran yang datang dalam hati kita saat kita menyebut subhanallah. Dan kita tahu bahawa getaran itu takkan pernah ada seandainya kita tidak memahami dengan mendalam. Dan Allah akan mencampakkan kefahaman kepada hamba saat kita ingin mendalami apa yang sepatutnya kita tahu. Dan tapi saya fikirlah, saya yakin saya malam ni tak dapat nak sempat cerita soal itu sebab saya juga rasa risau kalau langsung tentang Isra Mi'raj ni. Saya tak dapat nak sentuh, catat ada gaya langsung Isra Mi'raj. Jadi biar ada gaya, tuan-tuan, kalau ada ruang masa nanti kita akan cerita di masa akan datang kenapa dan apa makna bagi subhanallah. Dan sebab itulah nak memahami makna subhanallah kena tahu adik-beradik kepada tasbih. Tuan-tuan dah dapat dia punya maklumat adik-beradik pada tasbih adalah? Belum tahu. Ya? Tengok cara tu, tak nak menjawab macam itu je. Ustaz terangkan je lah. Kalau macam tu. Ya? Ya. Tahmid itu adik-beradik sepupu. Saya tanya adik-beradik. Tak apalah tuan-tuan, nanti kita panjang buat cerita, tak sempat nak cerita. Ya, sebab adik-beradik tasbih adalah taqdis. Kedua-duanya mempunyai makna yang sama. Tasbih menyucikan, taqdis menyucikan. Cuma bila kita dalam maknanya, kata ulama memberi definisi, tasbih adalah tanzihun tanzihun bin nafi ma la yaliqu, tanzihun bin nafi ma la yaliqu li azamatillah. Dan taqdis adalah tanzihun bi itsbatin mimma yaliqu li azamatillah. Jadi sebab tu oleh kerana dia macam teknikal sikit dan boleh kita skip sikit insya-Allah. Dan saya yakin insya-Allah mana-mana pun akan datang dan berbincang tentang perkara ini. Namun perjalanan Isra Mi'raj sama macam perjalanan hidup, mesti dimulakan dengan menyucikan Allah. Mensucikan Allah daripada perkara yang tak layak bagi Allah. Baik. Subhanalladzi Asra maknanya apa tuan-tuan? Isra maknanya apa tuan-tuan? Baik. Isra bukan makna perjalanan. Isra maknanya adalah perjalanan khusus di waktu malam. Sebab orang Arab dia ada dua. Kalau siang, sail, naharan, mereka tak namakan Isra. Isra ni khusus untuk jalan malam. So, oleh kerana itu, ayat itu adalah Allah yang menjalankan, maknanya fi'il al-muta'addi, maka Allah yang menjalankan di waktu malam. Kenapa saya sebut ni sikit tuan-tuan? Hambanya, tak payahlah kita tenang hambanya. Okey, kita tahu hamba itu adalah Nabi Muhammad berjasad dan ruh dia sekali serentak lailan. Apa makna lailan tuan-tuan? Kita nampak macam tiba-tiba macam kan dekah jalan malam, tetapi sekarang ada lagi di hujung namanya lailan. Jadi dah jalan malam, tiba-tiba ada lailan. So apa makna lailan tuan-tuan? Oh memang kita kalau memang nak
nak prepare solat isyak dah tak bercakap soal dunia tuan-tuan. Allahu Akbar, memang mengamalkan pesanan ulama-ulama kan. Bila kita dah mula nak solat, kita tak nak bercakap lagi, kita fokus. Jadi bila saya tanya-tanya, tuan-tuan rasa terganggu kan? Kami tengah fokus untuk beribadat solat isyak. Baik, kenapa lailan menunjukkan lailan itu? So, kalau kita just bincang, apa makna lailan? Apa maksud malam? Baik, lailan di situ bukan lailatan. Kalau lailatan maksudnya adalah sepanjang malam. Bila sebut lailan, tuan-tuan tolong standby untuk sebut subhanallah. Tuan-tuan tolong standby untuk sebut spontan subhanallah, sebab Nabi kata kullu a'jubatin subhanallah. Setiap yang ajaib, maka orang beriman akan spontan sebut subhanallah. Allah menjalankan di waktu malam hambanya. Dan kita tahu perjalanan tersebut daripada Mekah sampai ke Palestin, kalau waktu biasa perjalanannya adalah di zaman itu sebulan pergi sebulan balik, tetapi bukan hanya sampai ke Palestin dan patah balik, tetapi daripada Palestin terus naik ke langit pertama. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Allah Idris, di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Allah Harun, di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Allah Musa, di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha. Dan cuba bayang tuan-tuan, pasti orang belakang tak nampak apa yang saya pegang kan? Ini langit pertama bila dicampak ke padang pasir. Beza antara langit pertama dengan langit kedua. Saya ulang sekali lagi, langit yang kita tengok begitu luas, tapi kalau langit pertama nak buat nisbah, maka langit pertama ini, dan kalau dicampak cincin ini ke padang Sahara, seluruh padang Sahara itu langit kedua baru. Dan cuba bayang pergerakan yang begitu pantas dan pulang lailan. Apa makna lailan tuan-tuan? Bukan sepanjang malam, tetapi hanya sebahagian kecil daripada malam. Ulama kata lebih kurang 4 jam setengah. Spontan kita apa? Subhanallah. Sebab tu Allah ajar kita mula dengan subhanallah. Sebab apa yang Allah nak cerita adalah ajaib. Dan tuan-tuan, itulah ya. So lailan itu maksudnya adalah sebahagian malam. Kalau sepanjang malam, kita tengok dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. So lailatul qadar, Allah nak bagi tahu bahawa dia adalah the whole night, sepanjang malam. Malam bermula bila tuan-tuan? Malam bermula bila? Malam sebenar bermula isyak. Maghrib adalah bila, tuan tengok saya, maghrib adalah bila bola matahari itu dijatuh di ufuk tempat kita ada. Baik, bolanya tak ada tapi cahayanya ada. Selagi cahayanya ada, dia belum sempurna malam. Kenapa isyak dinamakan isyak? Sebab bola dah terlalu jauh dan kemudian cahayanya pun dah tak ada. Kerana cahayanya tak ada, sebab itulah tuan-tuan, kalau kita musafir di bulan Ramadan dan kita sembahyang jamak takdim maghrib dan isyak, boleh dah buat tarawih di waktu maghrib walaupun dah siap solat isyak. Sebab solat itu solat malam, tarawih solat malam mesti mula lepas isyak. Baik, Allah kata apa? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka malam itu menjadi sempurna sampailah terbit fajar, bukan terbit matahari. Sebab fajar adalah bila cahaya matahari dah masuk, bola matahari belum naik. Sebab bola matahari naik kita panggil isyraq, bukan fajar. Baik, semua yang dikasih, mungkin kalau kita terlampau sangat nanti pun tak sempat naik kurang. Saya nak juga kalau boleh naik kita pada malam ni. Semua yang saya hormati, Allah kata daripada mana? Minal masjidil haram ila masjidil aqsa.
Tuan-tuan boleh saya baca, tuan-tuan dengar, dan saya nak dapat sikit feedback. Tuan-tuan, kita buat macam muzakarah kan? Kita dah janji tadi kan? Bukan ceramah. Tetapi bila saya bercakap, saya percaya kepada kebijaksanaan yang ada dalam diri tuan-tuan. Sebab tu saya tak bagi maklumat, sebab maklumat dah ada dalam diri semua orang. Cuma kadang-kadang kita nak cungkil keluar. Sebab tu hayatul ilm muzakarah. Sekali lagi saya baca tuan-tuan, tuan-tuan just bagi tahu saya nak tanya sedikit feedback. Allah sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu. Okey, sampai habis ayat. Tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan rasa apa bila dengar? Menunjukkan kebesarannya Allah. Allah Akbar. Semua yang dikasih sekalian, pada 27 hari bulan Rejab, sebab 27 Rejab ni adalah kebanyakan ulama kata maka itulah hari berlakunya Isra Mi'raj.